gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, dalam video kali ini aku nak membahas sikit satu topik yang agak hangat juga dipersembahkan, which is berkenaan The 10 Mugiwara Crew. So banyak spekulasi dan teori demi teori yang telah pun dihasilkan oleh YouTuber One Piece di serata dunia. So pada kali ini aku pun nak selitkan juga pendapat aku sendiri berkenaan perkara ini. And kepada korang yang sebelum ni dah join live podcast aku dengan YouTuber yang aku bawakan hari tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaAllah channel Kimi Skoverto akan bawakan kepada korang semua segmen podcast ni every week. Dan lepas ni juga pemenang giveaway aku akan pilih dari grup Telegram Skoverto Fleet. So kepada korang yang nak menang hadiah giveaway, korang boleh join grup Telegram Skoverto Fleet, okay? Dan insyaAllah bermula Ogos nanti, Kimi Skoverto bukan saja akan wish birthday, bahkan channel Kimi Skoverto juga akan memilih seorang lucky birthday baby untuk mendapat a surprise lucky birthday gift. Semua ni aku buat adalah sebagai tanda aku menghargai sokongan dan dukungan korang terhadap channel Kimi Skoverto. Alright, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimi Skoverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimi Skoverto. Join grup Telegram Skoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimi Skoverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Skoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Tora datang lagi dengan permainan bola lagu. Macam mana ni? Mari kawan-kawan, kita cantumkan. pada permulaan cerita One Piece telah didedahkan bahawa Luffy hanya ingin merekrut 10 orang nakama sahaja, tidak termasuk dirinya sendiri. Jadi di sini aku akan highlight 2 karakter sahaja yang mungkin menjadi calon untuk direkrut oleh Luffy pada masa akan datang. Yes, I know kalau sebut pasal kemungkinan, ramailah yang mungkin akan join. Tapi untuk kali ini di channel Kimi Skoverto, aku hanya memfokuskan dan akan membincangkan kenapa salah seorang dari 2 karakter yang aku akan sebutkan ini layak untuk berada dalam Thousand Sunny secara permanentnya, bukan lagi kontrak. Yes, kita ada ramai candidates, contohnya macam Otama, Gangster Gastino atau Caesar Clown, Marco the Phoenix, Aokiji Kuzan, Karibu Karibu ni pelik, Yamato, Carrot, Vivi dan beberapa karakter yang lain lagi lah. Cuma untuk aku hanya fokus 2 karakter ni sahaja dulu, okay? And jangan risau, teori aku ni bukanlah hanya berdasarkan andaian-andaian, but I have a strong reasoning why I said so. Alright, pada permulaan cerita One Piece, kita ditunjukkan yang seorang lelaki yang bernama Monkey D. Luffy berada di dalam sampan kecilnya, bersiap untuk berlabuh dan bersedia untuk meninggalkan kampung halamannya yang bernama Fuchsia Village. Ketika berada di dalam sampan kecilnya itu, dia telah memutuskan untuk merekrut 10 orang ahli sahaja. Alright, first of all, angka 10 ni juga ramai yang terlepas pandang pada aku. Sebab apa Luffy perlukan 10 orang sahaja kru sedangkan misi dia besar, to become the Pirate King? Yalah, secara logiknya kalau kau ada cita-cita nak jadi ketua gangster di Malaysia lah contohnya kan, mesti boleh-boleh kau nak rekrut ramai orang under kau kan. Yelah, kau nak jadi ketua gangster kot. And by right, gelaran Lanun ni pun sepatutnya kita dah aware dah, mereka merupakan gangster di lautan. Kenapa Luffy nak 10 orang sahaja? Okay, tak apa, jagi aku akan menjawab persoalan tersebut. Selepas Luffy berlabuh dari kampung halamannya, kita semua dapat lihat yang seorang manusia getah yang bermula dalam sebuah sampan kecil akhirnya menjadi seorang sang Kapten Lanun yang mempunyai kru yang hebat sampai digelar The Fifth Emperor of the Sea. Selepas kemasukan Jinbe, besar kemungkinan
yang quorum kru Luffy hampir penuh. Tetapi mungkin akan ada nakama baru yang mungkin akan join Mugiwara no Ichimi. Seperti yang kita semua ketahui, yang dalam anggota Mugiwara ni semua ada role masing-masing. Contohnya Zoro the Swordman, Nami the Navigator, Sanji the Chef, Usopp the Sniper, Chopper the Doctor, Robin the Archaeologist, Frankie the Master Carpenter, Brook the Musician dan Jinbe the Helmsman. Alright, dalam menghasilkan teori ini, aku ada juga mengkaji beberapa artikel berkenaan positioning dan duties untuk kru yang berada dalam sesebuah kapal lanun. Okey, sebelum aku dedahkan sos yang aku ambil dan juga peranan kru Luffy sedia ada dalam kapal Thousand Sunny, kat sini jom kita menjawab dulu persoalan mengapa Luffy nak 10 orang sahaja dalam kapal dia sedangkan cita-cita dia besar. So sebagaimana yang kita tahu, sebelum Luffy berlayar, kampung halaman Luffy telah didatangi oleh satu kumpulan lanun yang namanya cukup besar pada ketika ini, yang juga merupakan idola kepada Luffy untuk menjadi lanun. Yes, he is the one, Akagami no Shanks. Dan kat sini aku nak tegaskan juga pernyataan yang mengatakan bahawa Shanks lah yang mempengaruhi Luffy sebenarnya salah. Sebenarnya kalau kita tengok elok-elok dalam chapter 1 muka surat 5, 9 ekor badut ni lah yang hasut Luffy jadi lanun. Tapi Shanks yang cakap, oi, korang jangan nak hasut dia Okey, dan part kat situ. Alright, so aku rasa sebelum Shanks gerak dari Fuchsia Village tu, Luffy ada ambil nasihat dari Shanks. Mungkinlah kalau dia nak start kru lanun dia sendiri, apa position dan duties yang penting dan orang yang patut dia cari. So mungkin Shanks sebagai tu Luffy perlukan 10 orang kru. Alright, jom kita pergi kepada research yang aku dapat. Menurut Christopher Minster, iaitu seorang profesor sejarah dan kesusasteraan yang juga merupakan bekas writer untuk Todd Co yang telah menyumbang artikelnya selama 8 tahun berkenaan Latin American History and Culture. Beliau mengatakan dalam artikelnya yang bertajuk Pirate Crew Positions and Duties, dalam sesebuah kapal lanun akan terdiri daripada 9 orang penting. Pertama, the captain, of course lah. Kedua, the navigator. Ketiga, the quartermaster. Keempat, the boatswain. Kelima, the cooper. Keenam, the surgeon ataupun the doctor. Kelapan, the master gunner. Dan kesembilan, the musicians. Alright, manakala dalam satu lagi artikel yang aku dapat dari The Way of the Pirates menyatakan, di dalam sesebuah kapal lanun juga akan terdiri dari 9 orang penting, iaitu pertama the captain, kedua first mate, ketiga the quartermaster, keempat the sailing master, kelima the gunner, keenam the powder monkey, ketujuh the boatswain, kelapan the surgeon ataupun doktor, kesembilan the cooks. Alright, manakala dalam satu lagi artikel yang aku jumpa bernama Dad Uncle Dave, artikel itu menyatakan bahawa dalam sesebuah kapal lanun perlu ada 14 orang penting. Yang pertama the captain, kedua the quartermaster, ketiga the pilot atau the navigator, keempat the boatswain, kelima the master gunner, keenam the sail master, ketujuh the carpenter, kelapan the cook, kesembilan the surgeon atau the doctor, kesepuluh the master at arms, ke-11 the brutes, ke-12 the gunners, ke-13 the swabbies dan ke-14 the musicians. Support Nakama First. Dalam segmen Support Nakama First hari ini, aku membawakan kepada korang YouTuber yang bernama Palm Size Toys Channel. Saat video ini dihasilkan, dorang baru ada 805 subscribers dan telah menghasilkan lebih 20 video di YouTube. Konten-konten yang mereka hasilkan kebanyakan berkenaan unboxing dan semuanya bersaiz tapak tangan. Mereka juga pernah mencatatkan jumlah viewers tertinggi, iaitu sebanyak 288,000 viewers, brother. Gila tak gila. Selain itu, mereka juga ada menawarkan action figure original, bootleg, One Piece, Dragon Ball, Naruto dan banyak lagi. So korang boleh follow Facebook dorang, Shopee dorang, account Carousel dorang dan Instagram dorang. Dan dorang sangat-sangat memerlukan bantuan kita, Nakama Kimisuko Verto, supaya channel YouTube mereka dapat mencecah 1000 subscribers sebelum bulan Ogos ini. So jom gang, kita sama-sama support nakama kita Palm Size Toys supaya
supaya channel mereka dapat mencecah 1000 subscribers. Link are provided in the description down below. Galeri Seni Kayu menawarkan kepada kita pencetakan di atas frame kayu. Gambar-gambar dicetak menggunakan mesin UV. Material yang digunakan adalah kayu OSB yang berkualiti tinggi. Hiasan dinding anda akan pasti lebih menyerlah dek kerana tekstur dan reka bentuk gambar yang seakan-akan timbul. Follow IG shop Galeri Seni Kayu untuk melihat sendiri desain-desain yang telah mereka hasilkan, atau anda boleh follow TikTok Fazil Abidin untuk melihat sendiri cara penghasilan frame ini. Dan for sure Galeri Seni Kayu menjemput anda yang berminat untuk segera hubungi mereka. Hantarkan gambar-gambar yang anda ingin dijadikan frame kepada mereka dan mereka akan siapkan dalam masa 3 hari saja, brother. Baru ni diorang ada hantar kat aku satu design custom yang aku request. Memang cun gila perhabis, brother. Korang boleh tengok sendiri kat sini. Alright, for more information, korang boleh follow TikTok Fazil Abidin dan IG shop Galeri Seni Kayu. Link are provided in the description down below. Alright, berdasarkan kajian yang aku buat ni, kita dapati position untuk captain kita dah ada, which is Monkey D. Luffy. Position untuk first mate pun kita dah ada, which is Zoro, kalau kita tengok artikel dari The Way of the Pirates tadi lah. Lepas tu untuk position helmsman, kita ada Jinbei, Sanji the Chef, Usopp the Carpenter, atau boleh juga kita katakan sebagai the Master Gunner, Chopper the Doctor ataupun the Surgeon, Frankie the Boatswain atau the Master Carpenter. So dalam artikel yang aku share tadi, dari segi penciptaan Usopp ni bolehlah dikatakan berada di bawah Frankie, which is Frankie yang cipta sesuatu, Usopp yang akan mengemudikannya. Macam yang kita boleh tengoklah sebelum ni masa Usopp menghancurkan sarang milik Duval sebelum ni kan. So dalam artikel tu mengatakan bahawa Carpenter ni akan berada di bawah Master Carpenter ataupun Boatswain. Tapi itu tak ada masalah pun kan. Lagi pula si Chopper, Usopp dengan Luffy ni memang admire habis segala invention Frankie tu. Nami the Navigator, Brook the Musician, and finally Nico Robin the Sailing Master. Sebenarnya Sailing Master dan Navigator ni tugas dia hampir-hampir sama, nampak macam sama. But you know, tanpa ada orang yang mampu membaca the poneglyph, so Laugh Tale akan sukar untuk dijejaki. So that's why lah aku rasa Nico Robin sangat-sangat sesuai dengan gelaran the Sailing Master next to the Navigator. Dan kalau kita perasan dalam ketiga-tiga artikel tadi, there is one spot left yang belum diisi dalam kapal Thousand Sunny, which is the Quartermaster. Alright, tugas Quartermaster ni adalah untuk memberikan pendapat kepada kapten tentang any decision yang berkemungkinan akan menimpakan kesusahan in the future to the crew. Dia ibarat the counterbalance lah, dan dia juga akan membantu every task position yang lain, membantu chef, navigator dan sebagainya. Contohnya pembantu untuk chef, tugas dia tolong sediakan peralatan memasak ataupun bahan-bahan untuk memasak. Kalau pembantu navigator pula, tugas dia jadi peninjau dan sebagainya lah. So bagi aku watak yang sesuai untuk jadi Quartermaster ni adalah Carrot, si Ming Arnab. Carrot ni dia diperkenalkan di Zoark. Carrot ni pernah curi-curi ikut Luffy, Nami, Chopper dan Brook pergi ke Whole Cake Island untuk selamatkan Sanji. Sejak dari tu dia dah start rapat lah dengan ahli Straw Hat Pirate ni. Untuk masa sekarang ni dia jadi ally Luffy untuk kalahkan Kaido. Carrot ni dia sebenarnya adalah petarung yang dilatih sepenuhnya oleh mendiang Pedro. Dan Carrot juga boleh dikatakan kuat sebab dia boleh transform jadi sulong dan boleh kawal sulong mod dia dan tumpaskan kru Big Mom dekat Whole Cake Island. Carrot juga ada deria bau yang hebat disebabkan yelah dia kan binatang. Okey, seperti yang pernah ditunjukkan, Carrot ni pernah berjasa kepada Straw Hat Pirate untuk jadi peninjau kapal. Aku rasa ni mungkin sedikit clue daripada Oda yang Carrot ni mungkin akan join nakama Luffy. Lepas tu pula dia dah sangat-sangat rapat dan akrab dengan ahli Straw Hat Pirate. Carrot ni juga mahir dalam curi makanan sebab dekat Wano dia pernah curi makanan daripada Beast Pirates dan dia tinggalkan pesanan yang tertulis Ashura Doji yang curi. So aku rasa tugas Quartermaster ni memang sangat sesuai dengan Carrot. Selain daripada Carrot, ada lagi watak yang lain yang mungkin sesuai jadi Quartermaster, iaitu the son of the strongest creatures in the world, Yamato. Dekat Arc Wano ni, kita diperkenalkan salah satu lagi watak yang mungkin akan join Luffy, iaitu Yamato. Yamato sebenarnya perempuan, tapi dia ni sangat mengidolakan Oden. So dia gelarkan diri dia sebagai Oden dan menganggap diri dia adalah seorang lelaki. Tapi tak tahulah, mungkin dia ni kunsa ke transgender kan.
Sebab Kaido panggil dia son kan. So untuk masa sekarang ni menunjukkan yang Yamato ni sedang mengkhianati bapak dia sendiri dan dia sedang tolong Luffy untuk kalahkan bapak dia. Dan dalam chapter sebelum ni pun jelas bagi kita bahawa permusuhan Yamato dengan bapak dia tu bukan lepas Luffy sampai je. Sebelum ni lagi, masa Yamato cakap kat bapak dia yang dia dah beberapa kali kena cepuk dengan bapak dia sampai perkara tu membuatkan dia semakin kuat sekarang. So aku rasa mungkin Yamato ni boleh dijadikan calon untuk join Straw Hat Pirate juga. Sebab dia kan anak kepada musuh Luffy dan dia pula bantu Luffy untuk kalahkan musuh dia. Yamato ni dia seorang fighter yang kuat, mungkin disebabkan dia mewarisi kekuatan bapak dia. Dia juga boleh dikatakan orang yang sangat mahir dalam membuat keputusan dan boleh membantu Luffy dalam sebarang decision as a quartermaster. Sebab dia ada Journal Oden. Yes, I know Luffy memang tak nak kena spoiler kat mana Laugh-Tale tu berada, macam yang kita boleh tengok masa kat Sabaudi Archipelago sebelum ni kan. Boleh je dia biar si Usopp tanya Rayleigh kat mana Laugh-Tale tu, tapi dia tak nak. So dengan bantuan Journal Oden, mungkin Luffy tak berminat untuk tahu kat mana lokasi Laugh-Tale, tapi mungkin Luffy akan mengambil nasihat si Yamato as a quartermaster if Yamato bagi sedikit sebanyak nasihat kepada dia. Dan kalau Yamato terus cerita kat mana lokasi Laugh-Tale, pada aku for sure Luffy akan tolak mentah-mentah. And pada aku juga berkemungkinan besar dalam Journal Oden tu tak tercatat pun di mana lokasi Laugh-Tale. Ini hanya sekadar teori aku. Kalau korang ada rasa ada yang tak kena, please drop your comment down below. Okay, memandangkan yang mungkin tinggal satu slot je yang tinggal untuk new crew yang berkemungkinan Carrot ataupun Yamato atau mungkin orang lain. Aku rasa crew yang akan join ni mesti seorang yang mempunyai strong will to fight dan ada skill yang tertentu. Tapi yang lebih penting adalah dia mesti ada dream atau impian dan dia akan berjuang habis-habisan untuk capai impian dia. Itulah yang membuatkan dia layak untuk bergelar Straw Hat Pirates. Dan by judging from the dreams, aku rasa Yamato lah yang lebih layak berbanding Carrot. Pasal dreams Yamato adalah sama dengan Oden, which is untuk membuka persempadanan Wano. Dan aku sangat yakin membuka sempadan Wano bukan hanya bererti dengan mengalahkan Kaido sahaja. Maybe it is more than that. Sebab sebelum Kaido datang ke Wano ni pun, negara Wano dah tertutup dah kan. Dan klan Kozuki sendiri yang menutup border Wano ni dari dikuasai kuasa jahat. So kat sini terbukti yang membuka sempadan Wano is not as easy as it seem and we think. Perjalanan dia pasti jauh lagi, and I'm sure with Straw Hat Pirates assistant, impian Oden yang kini diperwariskan kepada Yamato, berkemungkinan Yamato lah the 10th crew of Mugiwara Pirates. What do you think, guys? Comment your thought in the comment down below. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah lepas ni aku akan sambung bercerita pasal novel Ace Part 3. Okay? And gang, before I end, sedikit renungan. Ada seorang syekh dalam temu ramahnya berkata, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar. Dan ada yang tertanya, apakah semua dosa hamba-hambanya? Dalam surah Asy-Syura, Allah berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan ada yang bertanya lagi, walaupun dia yang tidak bersolat, walaupun dia pernah derhaka kepada kedua orang tuanya, walaupun dia pemakan riba, tetap Allah akan memaafkan dosa mereka dengan taubat. Kemudian ada seorang lagi syekh menerangkan tentang betapa rahimnya Allah, betapa rahmannya Allah. Beliau berkata, ada orang yang paling celaka yang pernah ada di muka bumi. Dialah satu-satunya orang yang sangat-sangat sombong dan menentang Allah Subhanahu Taala dan mengatakan, nauzubillah, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia si celaka itu bernama Fir'aun. Namun ketika dia telah tenggelam ke dalam lautan, Jibril cepat-cepat memasukkan tanah ke dalam mulutnya Fir'aun kerana dikhawatiri Fir'aun mengucapkan kalimah tauhid, membuatkan Allah mengampuni Fir'aun dengan itu. Maka Allah Subhanahu Taala mengatakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku bersumpah dengan kemuliaanku, jika Fir'aun memohon ampun kepadaku, maka aku akan tetap mengampuninya. Lihatlah betapa luas, besar, tinggi dan agungnya rahmat Allah. Seseorang yang tiada lagi tandingan dosanya mengaku sebagai Tuhan pun, Allah tetap bersedia mengampuninya dengan rahmatnya. Lalu bagaimana pula rahmat Allah terhadap seseorang yang datang kepada Allah semasa di dunia ini dengan rendah hati, bertaubat
dan menangis dengan mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi